Dan kita seterusnya beralih kepada Ketua Pegawai Eksekutif CEO Futurize, Mahathir Aziz. Mahathir, soalan yang sama saya ingin tujukan kepada Mahathir, iaitu pandangan Mahathir berkenaan dengan 6 trust strategik daripada ucapan Tok Pa, dan juga apakah reaksi Mahathir kepada 6 trust strategik tersebut, dan sasaran Perdana Menteri itu iaitu untuk memastikan bahawa setiap rakyat Malaysia dari Perlis ke Sabah untuk memperbaiki kehidupan mereka dalam setiap aspek, meningkatkan literasi digital, mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi, memudahkan urusan perbankan dan kewangan. Ashran Ghazi kata ini bukanlah perkara baru. Adakah Mahathir lihat ini adalah perkara yang menarik, game changing? Terima kasih Rizal, boleh dengar Boleh. Okey. Dari segi trust yang ada, yang ke-66 trust tu, saya rasa seperti saya maybe ulang balik apa Cik Ashran cakap sebentar tadi. Ini bukanlah perkara baru. In fact, apa nama, Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa pun cakap benda yang sama. Jadi masalah selama ini yang saya nampak secepat sekilas pandang tu is apa nama, akta, peraturan, polisi, yang itu yang the underlying issues yang kita perhatikan rata-ratanya di mana bila kita berinteraksi dengan kerajaan dan juga bila industri akan membawa idea-idea baru atau konsep-konsep baru untuk kerajaan dan diketengahkan ke di sini. Masalah itu bukanlah dari segi masalah kerajaan, tetapi ini adalah masalah legasi yang kita bawa daripada dulu. Peraturan yang dulu kita adakan yang patutnya dilihat dan ditimbang semula untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang, untuk disesuaikan untuk ekonomi sekarang, untuk teknologi sekarang dan juga inovasi-inovasi yang baru. Saya mungkin lebih berat kepada itu sebab saya tengok dari segi polisi, satu komen yang saya nampak yang ketara adalah pembelian ataupun procurement kepada barang-barang buatan daripada Malaysia, daripada syarikat-syarikat PKS, syarikat-syarikat teknologi IT yang kecil-kecilan di Malaysia, di mana saya rasa mereka patut diberi peluang. Jadi walaupun saya teruja dengan apa nama, inclusivity as one of the 6 trust, tapi kita rasa benda tu harus ditekankan juga dalam masa kita membeli ataupun mengguna pakai sistem peralatan dan juga barangan yang kita perolehi untuk mendigitalkan negara. Dari segi trust-trust yang lain, infrastruktur, competitiveness, dari segi apa nama, modal insan, yang itu kita memang dah ada. Dari segi apa nama, inisiatif dan program-program di kementerian-kementerian dan juga di agensi-agensi kerajaan yang lain. Jadi masalah yang kita nampak daripada situ is di mana masalah kedua yang saya rasa perlu ditambah, kalau boleh ditekankan juga dalam kita mengexecute, menjalankan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ini, adalah di mana agensi-agensi kerajaan mempunyai pengkhususan yang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang cover macam-macam benda. Yang ini yang menjadikan masalah kepada industri juga. Bila kita mula untuk berkecimpung dalam membawa benda-benda ini ke arah pendigitalan. Di sini kalau boleh kita bekerja rapat. Mahathir, mungkin saya boleh ke Mahathir di situ, Mahathir. Kita juga ada Chris Daniel Wong sebentar saja lagi. Kita akan bersama dengan Chris sebentar saja lagi. Namun saya ingin Mahathir mungkin jelaskan, adakah perkara yang mungkin Mahathir lihat menarik dalam pembentangan ataupun pelancaran dan ucapan daripada Perdana Menteri tadi? Apakah yang Mahathir lihat mungkin Mahathir tertarik dan juga ingin teroka dengan lebih mendalam lagi? Jadi dari segi yang isu tadi yang menarik kepada Futurize dan juga kepada saya is itulah peluang untuk agensi seperti Futurize untuk win industri dan juga kerajaan
untuk membolehkan polisi, akta, garis panduan ditubuhkan. Dan kita telah membuat perkara yang sama sebelum ini dengan drone dan selepas itu dengan mobile childcare services ataupun pendigitalan childcare service untuk penjagaan kanak-kanak. Jadi yang ini telah kita jalankan pada tahun lepas dan kita telah melihat betapa intervention itu telah membuka peluang kepada syarikat-syarikat baru yang nanti Cik Ashran pun ada mention a few of the companies dekat situ. Jadi kita nampak ada lagi benda-benda lain yang sekarang ni tersangkut di situ. Rantai blockchain yang mana yang Muhammad Perdana Menteri mention tadi. Yang itu perlu pihak kerajaan, pihak regulator untuk melihat semula bagaimana kita mengadaptasi teknologi itu ke dalam ni. Jadi the game changer part of the speech in this economy blueprint is good dari segi teknologi, tapi the game changing has to happen at policy, the game changing has to happen at agency level and ministry level to look at existing mandates and tengok bagaimana kita akan implement this blueprint. Okey. Terima kasih Mahathir Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Futurize, membincangkan berkenaan dengan pelancaran My Digital, rangka kerja ataupun rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Seterusnya kita ingin beralih kepada Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, dan tentunya kita memberi reaksi ini kepada ucapan oleh dua pemimpin, Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Ekonomi, dan juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebentar tadi saya baru saja menerima dokumen rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia yang setebal sekitar 104 muka surat yang masih lagi belum kami teliti. Jadi kami membuat perbincangan ini berdasarkan ucapan Perdana Menteri tadi. Chris melihat ada perkara yang menarik dan juga perkara baru untuk perniagaan, untuk PKS. Contohnya Perdana Menteri ada menyebut berkenaan dengan memperkasakan PKS, mewujudkan lebih banyak lagi pekerjaan berkualiti, memastikan akses yang lebih saksama kepada semua pihak di serata Malaysia. Bagaimana Chris melihat kepada pelancaran My Digital ini? Kami menyambut baik perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Ekonomi. Kalau kita menyebut tentang menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, terutama dalam bidang digital, kita kena faham kita berada di peralihan generasi. Generasi yang sedia ada sekarang ni boleh kita katakan kurang, rata-ratanya lah, kebanyakannya kurang celik IT. Terutamanya di dalam sektor-sektor yang memerlukan skill yang amat tinggi, seperti data scientist, seperti data specialist, network specialist dan sebagainya. Jadi kita melihat kerajaan harus menekankan banyak kepada latihan perindustrian 6 bulan ataupun setahun dan sebagainya. Bila kita sebut mengenai latihan kepada warga kerja, itu yang saya sebut tu peralihan generasi, kerana ia memerlukan lebih kurang sedekat untuk melatih orang kata warga kerja muda yang sedia ada supaya mereka boleh orang kata berdaya saing di dalam masa terdekat ni, dalam masa yang akan sampai. Tetapi dalam masa terdekat ni, warga kerja yang kita ada sekarang ni mungkin tidak boleh berdaya saing kerana skill yang mereka ada tu tidak mampu. Jadi kita nampak ada peralihan generasi tersebut. Kalau kita berbalik pada tahun 70-an dan 80-an, kita nampakkan bahawa sukatan pelajaran di universiti tempatan kita banyak mementingkan kepada industri, orang kata industri pembuatan, manufacturing. Jadi pada tahun 80-an dan 90-an kita nampak orang kata ramai warga kerja yang dididik oleh universiti kita adalah di dalam jurusan tersebut. Jadi kita ada generation gap di sini. Bagi memacu pendigitalisasi negara kita, kita kena orang kata bridge the gap. Itu yang saya nampak. Dan Chris, kita bercakap berkenaan dengan bridge the gap. Kerajaan ada mengumumkan pelbagai dana untuk memastikan infrastruktur tersebut
bagus, infrastruktur tersebut dapat ditingkatkan kepada capaian lebih pantas, contohnya untuk 5G, untuk pastikan keterangkuman dan juga akses dari segi telekomunikasi yang lebih baik dan juga jaringan internet yang lebih baik. Adakah Chris melihat apabila kita bercakap tentang latihan, pengisian itu juga penting, silibus itu, mata pelajaran tersebut ditambah baikkan untuk memastikan bahawa rakyat bersedia untuk masa hadapan? Adakah Chris melihat pengisian tersebut diperlukan juga, sangat penting? Itu saya amat setuju sekali. Pengisian itu amat penting. Kita lihat sukatan pelajaran sekarang ataupun sukatan latihan industri yang dijalankan oleh agensi kerajaan berkaitan, terutamanya seperti HRDF, terutamanya seperti di MDAT dan sebagainya. Kita nampak bahawa masih tidak lagi memenuhi keperluan industri. Saya bagi contoh. Kita kata kita nak menggembeleng pihak para PKS supaya mereka lebih orang kata adapt digitalization. Tetapi pada masa yang sama, apakah jenis, bukan infrastruktur, infrastruktur is something that apa orang kata ni kita panggil benda yang kita nampak secara nyata. Tetapi kita tengok pada training, latihan pada majikan dan juga pekerja di sektor PKS. Apakah pengisian yang boleh membantu mereka? Kita sebut sekarang ni zaman MCO ataupun CMCO, kita lihat banyak orang berniaga secara online. Tetapi adakah mereka dilatih untuk orang kata melihat pada big data ataupun mereka dilatih untuk melihat pada network security? Jadi kita nampak there's a gap, ada ketirisan orang kata di dalam bab-bab tersebut. Jadi saya rasa itu yang saya sebutkan, kita ada generational gap. Jadi kita harus orang kata rapatkan jurang tersebut supaya dalam masa terdekat, kita kena lihat pada masa terdekat, pada masa bukan saja masa panjang tapi masa terdekat, immediate dan juga intermediate. Jadi kita kena lihat pada masa 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Jadi kita kena lihat pada sudut tersebut supaya kita boleh melatih para orang kata bukan saja PKS tetapi para pekerja kita supaya mereka ni sentiasa orang kata mendapat skill yang boleh diguna pakai di dalam industri. Okey, dan Mahathir Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Futurise masih lagi di talian pada ketika ini bersama dengan kita. Mahathir, saya ingin tanyakan berkenaan dengan pengisian tersebut. Bagaimana pengisian yang baik, kerana soalan yang sama iaitu infrastruktur, ada pelaburan sehingga 70 bilion ringgit untuk tahun-tahun akan datang melalui inisiatif My Digital ini. Tapi pengisian yang bagaimana yang Mahathir ingin lihat untuk memastikan bakat digital sebagai salah satu teras itu dapat ditingkatkan dengan pantas. Kerana saya kira pada beberapa bulan lepas, contohnya aplikasi yang begitu hangat pada ketika ini iaitu Clubhouse tidak diperkatakan pun. Tetapi dalam masa hanya 2 minggu saja, begitu ramai orang bercakap tentang aplikasi Clubhouse dan perubahan ini berlaku dengan pantas. Jadi siapakah yang ada idea, yang kepakaran untuk melihat kepada minggu depan, bulan depan, tahun depan, apa yang akan berlaku kepada proses pendigitalan negara? Dari segi proses pendigitalan, I think dari segi kita Clubhouse as an app. As an example lah, contoh perubahan yang pantas itu. Sebab saya perhatikan jugalah yang itu, saya berpendapat yang itu tidak inklusif secara dasarnya. Jadi kita kena tengok bagaimana untuk kita mendengar suara-suara dan juga keluhan rakyat yang daripada M40 dan juga B40, di mana kita nampak aplikasi seperti itu membuatkannya eksklusif kepada sepelusuk jenis rakyat ataupun bahagian rakyat yang membuatkan yang membincangkan masalah-masalah begini. Jadi dari segi masalah daripada sini, kita ada solusi yang kita boleh bangunkan. And masalah yang sama juga bukanlah kita tak ada benda-benda tu yang telah dibangunkan sebelum ini dan boleh diguna pakai. Ini yang kita kata dari segi mempromosikan produk-produk tempatan, mempromosikan dan mengetengahkan solusi-solusi yang telah dibuat oleh rakyat Malaysia sendiri, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara, untuk menjadikan solusi yang boleh dipakai untuk orang lain juga.
Mahathir lihat perubahan teknologi begitu pantas tentunya Mahathir kan? Ya, betul. Kandungan, merancang latihan, merancang rangka kerja undang-undang, rangka undang-undang tersebut untuk perkara yang masih kita tidak ketahui lagi di masa hadapan. Adakah kita akan terus mengambil sikap reaktif ataupun haruskah kita merancang perkara tersebut dan mengambil pendekatan lebih proaktif? Saya rasa kita sebagai sebuah negara Malaysia, kita adalah proaktif walaupun kita tak sedar benda-benda ni. Kita proaktif daripada macam tadilah fasa pertama pendigitalan di mana kita dah ada multimedia super koridor dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya pada dasarnya adalah proaktif, tetapi polisi yang akan mengikuti selepas dasar ataupun visi itu telah dilancarkan tidak berapa kuat, tidak berapa tegas. Kemungkinan dari segi leadership punya isu di agensi ataupun pihak swasta yang memerlukan lebih pertolongan dan bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi di sini adalah peluang di mana seperti yang Mak Berhormat Perdana Menteri dah kata tadi, pihak swasta harus masuk dan membantu untuk membolehkan ini. Jadi pihak swasta tak boleh komplain, government dictate this sector and that sector. Bukan seperti itu. Kalau kita perlu untuk membantu, kita rasa kita stand to benefit from that, kita kena masuk. Ini the word invested yang saya selalu pakai. Dan saya tekankan. Dan saya asalnya daripada pihak swasta juga. Jadi saya rasa sepatutnya kita membantu macam masalah COVID dan pandemik sekarang di rata-rata rakyat. Jadi ada rata-rata kata daripada pihak perbankan, pihak telekomunikasi yang perlu membantu rakyat dan tidak hanya berharap kepada kerajaan semata-mata. Dengan input daripada swasta ni paling ringkas Mahathir, dengan input daripada swasta ni adakah Mahathir lihat satu plan yang dan pelaksanaan yang lebih mantap mungkin akan kita dapat lihat dalam bulan-bulan akan datang? InsyaAllah dengan kita punya dorongan yang diadakan oleh pihak kerajaan dengan leadership Datuk Seri Mustafa, saya percaya muka-muka baru harus diketengahkan sekarang untuk membolehkan benda ni ditransformasikan seperti program, inisiatif dan juga the modal insan yang baru untuk menerajui inisiatif ini. Terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif Futurice Mahathir Aziz. Kita teruskan perbincangan bersama dengan Chris Daniel Wong sehingga pada akhir perbincangan ini. Chris, mungkin Chris ingin memberikan reaksi kepada perkara tersebut. Kita berbincangkan berkenaan dengan kepantasan tadi. Chris melihat dan Chris poin terakhir Chris adalah kita perlu melihat kepada kepada fasa-fasa yang berbeza dalam latihan pengisian tersebut. Perkara tersebut disebutkan oleh Datuk Seri Mustafa Mohamed dalam ucapannya yang menyatakan bahawa pelan ini ada mempunyai beberapa fasa, iaitu pertama sekali adalah fasa tahun ini dan juga tahun depan mengukuhkan asas penggunaan digital. Fasa 2 memacu transformasi digital yang inklusif. Fasa 3 2026 hingga 2030 menjadikan negara sebagai peneraju serantau dalam bidang kandungan digital dan juga keselamatan cyber. Pandangan Chris kepada fasa-fasa tersebut, adakah ini selari dengan mungkin perniagaan dan juga plan jangka panjang mereka? Kalau kita lihat pada fasa pertama tu, penggunaan yang Rizal sebut tu, penggunaan infrastruktur digital tu kan. Rata-ratanya kalau kita lihat pada report World Economic Forum, kita di senarai tangga ke-40 kepantasan lebar jaluran internet kita. Jadi bermaksud infrastruktur kita memang tak ada isu. We are one of the best in the region. Nak kata hebat, kita antara yang terhebat di dalam serantau ni. Saya masih ingat 20 tahun yang lepas apabila kita pakai modem 36 kilobyte per saat tapi di China 20 tahun lepas modem pun tiada. Tetapi pada hari ini kita lihat negara serantau kita seperti China dan Korea lagi pantas pencapaian penggunaan infrastrukturnya. Kenapa? Sebab yang saya sebut tadi itu ialah pendidikan asas.
pendidikan asas bukan saja pada orang kata pelajar universiti, tetapi juga kepada pekerja yang sedia ada sekarang. Bahawa kerajaan orang kata memberi pengkhususan kepada sektor-sektor seperti sektor peruncitan perantaian yang amat memerlukan orang kata training, latihan kepada para pekerja mereka. Dan kalau kita lihat pada orang kata keadaan ekonomi semasa, rata-ratanya mereka tidak mampu kerana aliran tunai yang orang kata amat ketat. Jadi di sini kita kena lihat di mana agensi kerajaan boleh bekerjasama dengan institut orang kata latihan tempatan agar mereka memberi latihan tersebut. That is the intermediate solution. Apabila kita masuk fasa kedua pula, yang Rizal sebut tadi itu adalah dalam masa 5-6 tahun yang akan datang. Itu fasa kedua. Itu bermaksud pelajar universiti kita harus bersedia untuk memasuki pasaran kerja. Di mana kita nampak bahawa data specialist, data network dan sebagainya, ini ialah pekerjaan-pekerjaan yang khusus. Kalau kita hendak membangunkan modal insan kita seperti di Silicon Valley, bermaksud kita harus merombak sukatan pelajaran kita sekarang. Bukan tahun depan, tetapi sekarang. Jadi kami berharap, pihak industri berharap, saya suka apa yang Mahathir sebut tadi tu, dia pun datang daripada sektor swasta. Jadi sektor swasta berharap supaya pihak IPTA, IPTS bekerja sama dengan pihak industri supaya kita ada discussion forum, supaya kita boleh mengantarakan apa yang kita harapkan supaya modal insan kita dalam 5-6 tahun ni boleh memenuhi kehendak pasaran. Kalau tidak, apabila keluar daripada universiti, kita ada masalah sama, pengangguran graduan universiti kita kerana skill mereka tiada skill yang boleh memenuhi kehendak pasaran. Ada Chris berkongsi pendapat ini kepada kerajaan pada ketika ini? Adakah wujud saluran-saluran tersebut untuk Chris dan juga ahli-ahli Chris berkongsi perkara tersebut kepada kerajaan pada ketika ini? Di pihak MDCC dewan kita ada wakil di dalam apa ni orang panggil Industry University Collaboration yang diterajui oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kita memang ada orang kata bagi feedback sebegini, tetapi kita kena ajukan juga feedback ni kepada orang kata Jabatan Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri supaya mereka ni boleh bekerjasama. Kadang-kadang kita lihat jabatan ataupun kementerian kerajaan, they work on silos. Mereka bekerja sendirian, tiada feedback menyeluruh daripada pelbagai pihak. Jadi saya ambil peluang ni di Astro Awani supaya saya boleh orang kata memberi maklum balas sebegini. Yang saya sebut tadi itu, tiap-tiap tahun kita nampak graduan kita mengganggu. Sebab kenapa? Sebab tiada skill yang boleh memenuhi kehendak pasaran. These are the things yang kita kena orang kata we have to address the issue. Isu sebegini kita kena lihat dan juga kita kena baiki isu ni. Okay. Then the digital transformation has a meaning. Benda tu boleh berjaya. Okey, dan Chris, dalam ucapan yang disampaikan oleh Datuk Seri Mustafa Mohamed sebentar tadi, penekanan kepada teknologi dan juga digitalisasi meningkatkan sumbangan ekonomi digital kepada KDNK daripada 13% pada 2010 kepada 19.1% pada tahun 2019. Pada tahun 2025, Perdana Menteri menyasarkan bahawa ekonomi digital dijangka menyumbang 22.6% kepada KDNK negara. Daripada ucapan tersebut, pelaburan digital, sektor digital dinyatakan bahawa sebanyak 70 bilion ringgit dari dalam dan luar negeri. Cukupkah pelaburan 70 bilion ringgit tersebut? Kita tahu ia dalam bentuk jendela, dalam bentuk kabel, dasar laut dan juga pelaksanaan 5G. Cukupkah 70 bilion ringgit tersebut untuk meningkatkan KDNK ataupun sumbangan ekonomi digital kepada KDNK kepada sekitar 22.6% menjelang tahun 2025? Saya rasa untuk jawab soalan tu cukup atau tidak cukup, kita kena lihat pada keadaan semasa. Mungkin kos yang dibentangkan pada hari ini mungkin tidak cukup dalam masa 3-4 tahun kerana harga kos barangan, harga kos infrastruktur meningkat. Jadi buat masa ni saya percaya anggaran yang diberi oleh agensi terbabit mungkin cukup. Saya tak boleh nak syangkal cukup ke tidak cukup.
Tapi berbalik pada apa yang Riza sebut tadi tu, infrastruktur seperti kabel dasar laut, infrastruktur seperti sebut 5G, tetapi dalam masa setahun setengah ataupun 2 tahun kita akan beralih kepada 6G. Jadi kita kena faham, adakah infrastruktur yang dilabur sekarang ni boleh beralih pada 6G? Dan kalau tidak boleh, kita kena labur infrastruktur yang boleh beralih ke 6G supaya kerajaan tidak perlu orang kata menambah pelaburan supaya kita kena upgrade infrastruktur tersebut kepada 6G kelak. Jadi kita kena tengok pendekatan tu secara menyeluruh. Kos yang orang kata guna pakai sekarang ni boleh menampung penggunaan infrastruktur dalam 5-6 tahun depan. Mungkin jadi dalam masa kita merancang lebih jauh ke hadapan, bukan the immediate future. Ya, betul. Dan satu lagi saya nak sebut, kita kena melabur juga dalam local homegrown world champion, global champion. Saya nak bagi contoh Grab. Sebelum Grab ialah MyTaxi, di mana aplikasi ini dibangunkan di Malaysia. Tetapi oleh kerana pencukaian yang sesuai di Singapura, maka pengasas MyTaxi beralih ke Singapura dan dinamakan sebagai Grab. Jadi selain daripada itu, kita kena bangunkan bukan saja perusahaan tempatan menjadi global champion, tetapi kita juga bangunkan persekitaran kewangan yang sesuai, pencukaian yang sesuai. Jadi ini ialah tanggungjawab bukan saja Jabatan Perdana Menteri di bahagian ekonomi, tetapi MOF, Kementerian Kewangan, supaya kita SME yang menjadi world champion, menjadi syarikat gergasi kelak, tidak orang kata tidak diambil oleh negara jiran kita. Okey. Chris, maaf Chris, kita ada 2 minit lagi Chris ya. Saya ingin tanya soalan terakhir pada Chris ya Chris. 2030 sasarannya adalah untuk menjadikan negara sebagai peneraju serantau bidang kandungan digital dan juga keselamatan cyber. Ini adalah sasaran akhir untuk My Digital rangka kerja ataupun rangka untuk tindakan ekonomi digital Malaysia. Chris ada menyebut berkenaan dengan bagaimana untuk memberikan insentif agar anak tempatan berada terus dalam negara ini dan juga membangunkan pembangunan ataupun membangunkan ekonomi digital tersebut. Bagaimana Chris lihat cabaran daripada pasaran luar seperti Indonesia, Thailand dan juga Singapura? Paling ringkas Chris. Kalau kita sebut kita nak jadi orang kata pembangun kandungan digital untuk negara serantau, kita kena faham bahawa boleh katakan keseluruhan semua kandungan digital di dalam. Jadi peralihan bahasa itu perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tempatan kita harus didedahkan kepada pasaran global. Bukan start daripada 3 tahun tapi sekarang. Jadi maka sekarang ni macam sekarang saya bagi satu contoh seperti google.com. Kita banyak pakai google.com untuk mencari kandungan. Jadi kalau negara kita nak bangunkan satu peristiwa sebegini, jadi kita kena cerminkan apa yang Google dah berjaya, kita boleh bangunkan seperti apa yang Google bangunkan. Okey. Terima kasih Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Sebentar tadi Ketua Pegawai Eksekutif CEO Futurize Mahathir Aziz, dan juga sebentar sebelum tadi Ashran Datuk Ghazi, Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia Group, memberikan reaksi kepada pelancaran My Digital rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Tentunya ini adalah susulan daripada ucapan yang disampaikan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebentar tadi berkenaan dengan pelancaran My Digital dan juga sasaran kepada bergerak ke hadapan.